saya nak cerita benda ni tuan-tuan? Kenapa saya nak cerita benda ni? Nah, bukan ramai orang boleh appreciate apa yang visi yang Anwar Ibrahim cuba buat. Bila kita bercakap soal reform, ramai yang kata tak ada reform. Sebab benda yang asas macam ni pun dia tak faham. Berbincang soal mata wang negara. Saya akan cerita tentang mata wang negara. Kenapa hutang negara ni antara perkara yang signifikan. Dan menjadi sebab kenapa kestabilan mata wang itu penting untuk nak melihat perkara ini. Now, even katakanlah Ketua Audit Negara kata kewangan negara stabil meskipun hutang meningkat. Ketua Audit Negara memberi gambaran peningkatan hutang negara bukanlah suatu boleh dibimbangkan. Laporan Ketua Audit Negara mendedahkan bahawa hutang negara telah meningkat 10.2% dari 21 hingga 2022. Saya ingin menegaskan bahawa penyata keuangan adalah stabil, malah jauh lebih baik berbanding tahun lepas. Jadi, ya, hutang telah meningkat, tetapi pada masa yang sama hasil dan prestasi keuangan kita juga meningkat. Dari sebab itu, kita beri pendapat tanpa teguran dengan perangan hal lain yang pangkatnya lebih tinggi berbanding 2 tahun lepas. Hutang tidak dapat dielakkan kerana kita memerlukan lebih banyak wang untuk program dan juga membolehkan kita menggunakan pinjaman dan pembayaran balik. Secara keseluruhan, ia lebih baik daripada tahun lepas dan stabil, katanya. Menurut laporan hutang negara meningkat daripada 900 bilion kepada 1 trilion. Kalau tuan-tuan nak faham 1 trilion tu macam mana, dia macam ni. 1 bilion ke 1 juta tu, umpama tuan-tuan ada RM1,000. 1 bilion tu RM1,000 lah. 1 juta tu RM1. Itu beza dia, maksud dia. Now, 1 bilion kepada 1 trilion, umpama dia, tuan-tuan ada 1 juta ringgit dan RM1,000. Itu beza dia. So, satu hutang negara kita adalah 1.5 trilion sekarang ini. Jelas sekali, pada penghujung 2022, kita tengok 1.4 trilion. So, naik 100 bilion selepas itu, sekarang ini menjadi 1.5 trilion. Bukan bilion lagi dah, trilion dah hutang kita. Now, kenapa perkara ini fundamental, tuan-tuan? Kenapa perkara ini fundamental? Dan yang saya nak hujahkan pada malam ini, tuan-tuan, minta maaf, yang ini dry sikit. Minta tuan-tuan sabar untuk lihat presentation saya. Kenapa mata wang USD itu adalah lebih baik daripada mata wang RM, Ringgit Malaysia? Bukan setakat Ringgit Malaysia, tetapi juga mata wang di serantau ASEAN adalah lebih baik USD, Singapore dollar berbanding mata wang di serantau negara-negara ASEAN di sekeliling. Kenapa? Apa yang kita boleh belajar daripada Singapore dollar? Alright. Ni tak ada kena-mengena gambar ni. Malaysia, masalah kewangan dan apa yang kita boleh belajar daripada Singapura. Suatu yang kita boleh kaji. Okay, ini saya berkaji secara umum saja. Now, secara fundamentalnya, kenapa Singapore, Sing dollar lebih kukuh berbanding dengan RM, Malaysia ringgit? Ada 4 faktor. 4 faktor. Dia banyak tapi 4 faktor ni utama. Yang satu adalah pelaburan luar negara yang kukuh. Kan dia ada overseas investment dan juga internal investment yang kukuh. Saya nak cerita yang nombor satu ni, Singapore adalah negara di mana dia mempunyai hutang luar lebih daripada 1.7 trilion USD. Bukan RM, USD. Kita 1.5 trilion RM. Dia hutang luar negara 1.7 trilion USD. Tetapi semua hutang itu adalah dalam bentuk kredit kerana dia adalah financial hub. Bermakna negara luar letak duit di dalam financial institution di Singapore dan Singapore letakkan itu sebagai kredit. Maksudnya dia berhutang. Memang pun. Itu kredit. Jadi duit itu dia boleh invest dekat luar. And that's why they're strong. Sedangkan dan Singapore kalau kita kira, dia dikira sebagai net debtors. Dia tak ada hutang sebenarnya. Sebab kan oleh antara perkara lain, oleh perkara itu. Okay. Itu kita tolak tepi. So, dia ada pelaburan luar negara yang kukuh dan pelabur yang masuk ke dalam negara yang kukuh. Antara sebabnya juga ialah dia ada open market. Singapura adalah negara yang buat open market dalam perniagaan dia. Dia ada infrastruktur yang kukuh. Dia ada polisi yang sangat telus. Ini antara perkara yang kita boleh belajar. Now, nombor 2, credit score yang baik berbanding Malaysia. Credit score, kalau kita tengok Finch Tech, Finch, kalau silap saya boleh Google lah. Singapore mempunyai kredit rating AAA berbanding dengan Malaysia sekarang ini BBB+. Malaysia pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan pernah mencapai AA. Kita pernah mencapai kadar keuangan pada tahun 1995, 96, kadar rating kita, skor rating kita kalau tak silap saya pada waktu itu saya check adalah AA kalau tak silap saya. Then we going down the drain. Kita semakin teruk dan akhirnya sekarang ini kredit rating kita BB+. Nah, kenapa benda ni signifikan? Bila kredit rating skor itu semakin baik, daripada segi interest hutang, kita negara-negara ini berhutang. Bila kita berhutang, kredit skor kita teruk,
bermakna interest yang akan dikenakan pada kita akan lebih tinggi berbanding dengan kalau credit rating kita baik. Itu secara fundamental. Kemudian foreign exchange reserve negara Singapura lebih tinggi berbanding Malaysia. Kalau kita compare dengan penduduk dia, kalau kita tengok Sing dollar punya foreign exchange reserve ada 115 bilion USD berbanding Malaysia hanya 111 bilion saja. Now dia fluctuate dan paling tinggi Sing dollar pernah ada pada tahun 2022 foreign exchange reserve dia mencapai sehingga 500 bilion USD pada tahun 2022. Dan akhir sekali dia ada current account yang surplus berbanding dengan kita yang akan sentiasa defisit sepanjang masa. So itu bila orang tanya kenapa negara kita asyik defisit saja, apa ya? Kenapa kita nak surplus kan? Ini antara sebab. Fundamental ini yang kita kena belajar dan kita kena mula perkukuhkan dalam negara kita. And that's why kenapa Anwar Ibrahim pergi ke luar negara, cari Elon Musk, cari Amazon, cari untuk dapatkan pelaburan. Kenapa kita nak kena kurangkan hutang kita? Sebab credit score kita kena baikkan. Kenapa kita kena tingkatkan foreign exchange reserve kita dan current account surplus? Baik. Now, apa signifikannya AAA rating ini? Kenapa dia jadi AAA rating? 5 faktor yang menyebabkan dia jadi AAA rating. Yang pertama adalah aset yang kukuh kerana tata kelola yang baik. Saya kata tadi Singapura mempunyai polisi keuangan yang telus. Dia ada polisi keuangan yang sangat telus. Kemudian, kedua, saya tak nak go detail tapi tuan-tuan boleh baca. Macroeconomic framework yang baik. Dia mempunyai framework yang baik daripada segi ketelusan, daripada segi keterbukaan mereka, daripada segi transparansi dalam buat bisnes. Singapura antara top 5 most transparent in the world dan nombor 1 daripada competitiveness. Di seluruh dunia, Singapura nombor 1 daripada segi buat bisnes. Kemudian, business environment yang memikat pelabur sebenarnya. Kerangka perundangan yang kukuh, dia ada undang-undang yang memang strict dalam bab rasuah ini dan infrastruktur yang efisien. Bila dia buat kerja dia efisien. Dan Singapura lebih 50% penduduk dia adalah high skill labor. Yang ini kenapa Rafizi dok cakap kita kena bergerak kepada high skill labor. Kita kena bergerak kepada high skill labor. Kita boleh ekspor kita punya minda kita keluar. High skill labor ni, Singapura ada lebih 50% workforce dia adalah high skill labor. Now, masalah Malaysia, saya sebut tadi tentang public debt, kita ada public debt yang tinggi. Now, Singapura pun tinggi itu saya kata tadi. Public debt Singapura, dia ada foreign debt di mana 1.7 trilion USD dia disimpan dalam bentuk kredit. Dia adalah kredit, dia menyimpan financial, dia boleh laburkan balik. Even dia ada public debt yang tinggi, dia boleh compensatekan dengan itu. Kita, masalah, dan Singapura ada polisi kalau dia buat hutang dia tak boleh digunakan untuk bayar gaji, bayar infrastruktur pembangunan. Dia tak boleh, dia ada polisi itu. Dia hanya untuk beberapa perkara. Tuan-tuan boleh Google sendiri, apa benda yang dia buat. Antaranya, dia letak dalam EPF. Yang tu, dia manage hutang dia dengan baik, sangat baik. Tetapi Malaysia kita tak manage hutang kita dengan baik. Ini benda yang kita warisi. So kita kena perbetulkan. Yang kedua, masalah Malaysia, political uncertainty, political instability. Yang ni saya sebut tadi. Bagaimana tak stabilnya politik kita menyebabkan kita ada masalah rating. Rating itu dia akan tengok. Sebab rating ni kenapa? Pelabur-pelabur dia nak tengok. Dia nak labur dalam satu negara. Dia tengok rating. Kalau tengok rating kita teruk. Atau dia nak bagi hutang. Dia akan tengok rating. Dan rating ini antara lain, dia akan tengok political uncertainty. Sebab itu kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas mengatakan kita kena dapat 2/3. Sebab untuk memastikan political uncertainty ini tidak berlaku at least dalam tempoh 2 penggal ini. Yang ketiga, pendapatan yang sederhana berbanding perbelanjaan operasi yang tinggi. Ini masalah kita juga. Kita punya pendapatan kita memang 300 bilion USD tetapi plus, tetapi itu tidak tinggi berbanding negara-negara serantau kita. Itu sederhana je, it's just normal. It's just average kita kata. Tetapi perbelanjaan operasi kita amat tinggi. Kalau kita tengok bajet, tonton tengok bajet Jumaat ini dibentangkan. Dan bajet-bajet sebelum ni pun kita tengok operational expenditure di dalam kita punya bajet mencapai 200 bilion lebih berbanding dengan pembangunan, expenditure untuk pembangunan kita yang only probably around 70 to 100 billion saja. Tuan-tuan boleh tengok sendiri nanti. Dan yang keempat, bajet yang terhad untuk medium term consolidation measures. Itu saya kata tadi, disebabkan oleh perbelanjaan operasi kita yang tinggi, menyebabkan bajet itu terhad sehingga hanya untuk medium consolidate. Kita nak buat bajet sampai ke medium term tu tak boleh. So bajet kita hanya untuk short term sahaja, berbanding dengan negara Singapura. Now, punca utama ringgit lemah berbanding Singapura antara lain
polisi keuangan yang digunakan oleh dua-dua pihak. Bank Negara Malaysia menggunakan kaedah OPR. Jadi, so kalau kita tengok Singapura dengan Malaysia, Bank Negara Malaysia menggunakan kaedah OPR. So, bila USD mengukuh, RM menjadi lemah. The only way, sebab apa? Okey, dia macam ni. Secara asas dia, saya nak cerita je lah. Ni tuan-tuan boleh tengok secara detail lepas ni. Dia macam ni. Bila inflasi menaik, kenapa mata wang USD mengukuh? Kita tengok yang itu dulu. Mata wang USD mengukuh apabila inflasi di US meningkat, so dia kena tingkatkan interest dia. Macam OPR lah, overnight policy rate. Dia kena tingkatkan interest dia. Bila interest dia meningkat, maka pelabur luar nampak USD ni lebih menarik daripada negara-negara lain. So dia belilah mata wang USD. Sebab apa? Pulangan akan lebih. Jadi bila mata wang dia beli lebih, maka mata wang dia mengukuh. That is generally what happen in US right now. Now, di negara kita, macam mana, apa yang kita boleh buat? Salah satu kaedah, kita boleh naikkan OPR supaya pelabur yang beli USD tadi balik kepada negara kita dan belilah mata wang negara kita. Namun, kalau kita naikkan OPR nili-wili sesuka hati kita sebab nak pelabur itu naik, implikasi dia kepada rakyat. Kalau OPR naik sesuka hati, boleh kita naikkan, pelabur naik, mata wang kita mengukuh berbanding USD, tetapi OPR naik, hutang-hutang rakyat juga akan meningkat. So, which one tuan-tuan nak? Which one tuan-tuan nak? So, apa solution dia? Nah, berbanding dengan Singapura. Singapura buat macam mana? Now, Singapura ada satu polisi yang dinamakan Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate atau SNER. S$NEER. Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate. So, dia buat macam mana? Apa yang Singapura buat ni macam ni. Apa yang Singapura lakukan? Tuan-tuan boleh baca ini, tapi saya summarizekan. Apa Singapura buat? Dia tidak bergantung kepada USD alone. Dia tidak bergantung kepada USD sahaja. So, apa dia buat? Dia ambil mata wang negara-negara yang dia trade. Seperti China, Europe, Malaysia, Indonesia, India. Ialah negara-negara yang dia trade. Dia letak mata wang ni di dalam satu basket. Now, apabila inflasi meningkat, apa yang dia buat? Dia ada satu dia ada satu dipanggil band. Dia ada band yang dia akan kira. So daripada calculation itu dia akan tengok kalau meningkat, maka policy maker dia akan beli atau jual mata wang tersebut. Jadi daripada situ dia boleh kekalkan mata wang. And for so many years Singapore punya mata wang berbanding USD dia tak lari jauh. That's why sekarang ini satu USD lebih kurang 1.4 Sing dollar. Now, that is how it goes dalam negara seperti Singapura. Now, Singapura boleh buat. Kenapa? Pertama, negara dia tak besar. That's why they can do it. Kenapa negara lain tak buat is? Satu, negara dia negara yang kecil. Kedua, about almost 6 million population saja. Kedua, dia buat open market. Dia open market. Maksudnya dia punya market dia memang very open. Yang ketiga, dia nak bagi tahu, kebergantungan dia rely banyak kepada import berbanding dengan export. Alright, itu yang satu. So dia letak pada basket. So dia tak bergantung pada USD alone. Dia letakkan pada basket-basket yang banyak. Maksudnya mata wang ini dia letak dalam satu basket. So daripada basket itu dia boleh bermain, dia boleh kalau sekiranya naik turun mata wang, so dia boleh beli, policy maker dia boleh beli. Now, jadi dan adjustment tersebut, adjustment kepada band sama dia naik atau turun, dia akan buat 2 kali setahun, iaitu pada bulan April dan pada bulan Oktober. So mata wang itu daripada China, Hong Kong, US, Malaysia, Euro, Indonesia dan sebagainya dia letak dalam satu paket. So kenapa dia boleh buat? Macam saya sebut tadi. Now, ni yang menarik. So kalau kita dah tak boleh rely kepada USD alone, kita tak boleh tingkatkan OPR kita, nilai-nilai sesuka hati kita. Untuk nak menarik balik pelabur tadi, kita tingkat OPR, rakyat akan susah. So, macam mana kita nak buat? Yang ini Anwar Ibrahim fikirkan. So, akhirnya, 2-3 hari ini tak ramai orang tahu. Okay. Ini Anwar Ibrahim buat. Malaysia pursuing de-dollarization trading in ringgit. Perdana Menteri. Saya nak cari dalam bahasa Malaysia. Tak ada. Ada kot, tapi yelah. Kerajaan melalui Bank Negara Malaysia sedang meneliti inisiatif untuk menggalakkan negara-negara trading ataupun berdagang di dalam local currencies ataupun mata wang tempatan, kata Anwar Ibrahim. This is in line with his view for Malaysia to reduce its reliance on the US dollar in trade and investment. Ini selari dengan pandangan Malaysia untuk mengurangkan kebergantungan kepada US dollar dalam perdagangan dan juga dalam pelaburan. Anwar berkata, Malaysia telah
mengadakan beberapa negosiasi dengan China, Indonesia dan Thailand dan telah mula menggunakan local currency di dalam transaksi kepada 3 negara ini. Kita berjaya menggunakan local currency dengan Indonesia, Thailand dan China. Namun begitu, bukan semua negara sekarang ini terlibat di dalam komoditi dan juga perdagangan antarabangsa. Sebab itu, kita mencadangkan de-dollarization. Dia memberitahu Dewan Negara. Anwar menjawab soalan Awang Hashim daripada PN Pendang berkenaan bagaimana government untuk deal dengan ringgit decline against the US dollar. Kemudian Perdana Menteri menegaskan bahawa nilai ringgit tidak ada kaitan dengan fundamental seperti keadaan perkembangan ekonomi, investment, falling inflation ataupun falling unemployment rates. Tetapi dia sebenarnya telah dia sebenarnya berkesan ialah influence ataupun dipengaruhi oleh United States Federal Reserve yang telah menaikkan interest rate. Itu saja. Sebab US dah naikkan Federal Reserve interest rate kerana inflasi meningkat di US. Now, in the effort to reduce Malaysia relying on US dollar, Anwar previously proposed for Asian countries to establish the region-on version of International Monetary Fund or IMF. Financial expert previously suggested having an Asian Monetary Fund would provide Asian countries with a better alternative during crisis. Itu antara cadangan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, which is something yang sepatutnya kita lihat sebab Singapore dah buat. I think kita boleh belajar a lot daripada Singapore, bagaimana Singapore put all the currency di dalam basket. Dan dalam basket ini, dia orang twice every year, iaitu April dan Oktober, mereka akan adjust kedudukan mata wang melalui monetary MAS. Dari satu body dipanggil MAS di Singapore, di mana mereka akan monitor dan mereka akan adjust accordingly. Dan menyebabkan Singapore antara negara daripada segi mata wang, trading, competitiveness yang terbaik di dunia. So these are the lessons yang kita boleh belajar daripada Singapore dan mungkin sesuatu yang kita boleh adapt. Nah, kenapa saya nak cerita benda ni, tuan-tuan? Kenapa saya nak cerita benda ni? Nah, bukan ramai orang boleh appreciate apa yang visi yang Anwar Ibrahim cuba buat. Bila kita bercakap soal reform, ramai yang kata tak ada reform. Sebab benda yang asas macam ni pun dia tak faham. Benda fundamental seperti ini pun dia orang tak faham. Bagaimana Anwar sekarang ini nak de-dollarize kan daripada bergantung kepada USD kepada even looking at IMF, Asian Monetary Fund. Itu satu revolutionary, satu benda yang sangat revolutionary. Ini bukan idea baru. Tetapi siapa yang nak lead? That is the question. Every country dalam ASEAN country ni semua ada kepentingan, ada sovereignty, ada ego masing-masing. So dia kena ada satu leader yang berani nak lead. Dan Anwar Ibrahim sekarang ini is seen to be that leader.